Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, di sini saya Muhammad Nasruddin bin Hamdan, Matric number 268490. Saya Kanduri Anai Kirama Sundram, Metrik 268382. Pada pagi ini kita akan buat satu wawancara berkenaan dengan tajuk jenayah cyber. Okey, di sini kita ada satu jemputan moderator kita iaitu Encik Sarjan Muhammad Hafiz bin Arsyad dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPD Ceras Kuala Lumpur, yang mana dijemput khas untuk kita punya wawancara hari inilah. Okey. So, Sarjan Hafiz boleh kenalkan diri Sarjan dan boleh kongsikan pengalaman bertugas di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua tuan-tuan. Saya saja Muhammad Hafiz bin Arsyad daripada bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Ceras. So sebelum ni saya cerita sedikit lah saya punya background. Saya masuk polis tahun 2014 di Pulau Kuching. Lepas tu selepas habis tamat latihan, saya terus ditugaskan di bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Dangwangi sehinggalah 16 bulan Jun 2021 lah. And then selepas tu saya ditugaskan di bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Ceras sehingga sekarang lah. So itu adalah sedikit kenaan dengan saya punya background lah dalam bidang polisan ni. Okey, terima kasih Encik Sarjan lah, saya punya Sarjan lah. Terima kasih yang mana penerangan tentang pengenalan diri Encik Sarjan. Okey, sekarang ni kita berbalik kepada kita punya tajuk wawancara lah, iaitu jenayah cyber, yang mana semua orang nak tahu apa itu jenayah cyber, yang mana kita tengok di dalam TV, berita semua tentang jenayah cyber yang berlaku di dalam negara kita sendirilah. Okey, cuba Encik Hafiz, boleh tak sebut sedikit nak tegaskan tentang apakah itu jenayah cyber? Okay, first of all, sebelum saya masuk ke jenayah cyber tu, di sini saya akan terangkan itu apa itu jenayah. Okey, apa maksud jenayah? Jenayah ni adalah semua perlakuan yang bertentangan dengan peraturan yang dibuat dalam menekan peraturan rakyat yang mahukan keamanan dan menjalani aktiviti kehidupan yang teratur adalah satu jenayah. Sama ada ia secara langsung ataupun tidak langsung lah. Tidak ada sesuatu perbuatan yang menyalahi ataupun meninggalkan dari serta yang dikenali, yang itu dikatakan sebagai kesalahan lah. So berbalik kepada apa itu jenayah cyber ni, jenayah cyber ni dia berkenaan dengan jenayah komputer. Okay, pelakuan dia, takrifan dia pelakuan jenayah di mana komputer adalah sebagai lebih tertumpu kepada komputer lah, di mana komputer sebagai medium dalam melakukan jenayah. Itulah. Berbalik kepada yang Sarjan cakap tadi berkaitan jenayah komputer, bagaimana jenayah komputer boleh berlaku? Okey, jenayah komputer ni dia berkaitan dengan komputer ni, dia berlaku ada harta benda lah. Letak ni sultan jenayah dan
kat situ. Okey. Kaitan dengan benda ni, dia lebih kepada penipuan cyber. Pecahkan ni, jadi penipuan belian melalui internet dan ataupun kita panggil jenis modus operandi dia lah. Kalau macam pun scam ni, saya bagi contoh, ada bank terlibat dengan bank and then terlibat dengan kes mahkamah. Lepas tu pun kita pun ditransfer pula kepada pegawai polis pula, cakap dia akan balik, dia akan serve warrant kepada kita. Lepas tu pun tu ditransfer pula kepada pegawai bank negara, pegawai lah yang kita ada semua. Dia minta kita pergi, sama ada pergi ke bank ataupun kita access kita punya online banking kita untuk pindahkan duit daripada akaun kita kepada akaun yang diberikan oleh suspek lah. Okey. Dia bagi alasan dia nak savekan akaun kita sementara lah. Lepas tu dia akan pulangkan balik. Tapi bila once kita dah transfer, biarlah duit kita dalam tu. Okey. Macam tu adakah perkara itu sama juga dengan penipuan belian melalui internet? Adakah dia ada persamaan dari segi jenayah komputer terhadap harta benda dan juga penipuan belian melalui internet? Okey, kalau penipuan melalui belian internet ni macam sebagai contoh dia beli daripada medium Lazada ke ataupun dia tengok iklan dekat Facebook ataupun Instagram. So daripada situ dia tengok iklan. Kebiasaannya orang menipu ni dia tawarkan harga yang murah daripada market value. Dia macam iPhone, dia jual iPhone kan harga semasa 2,000, dia jual dalam harga 1,000. So pelanggan ni tertarik dengan iklan yang ditawarkan tu, berminat. Bila dah terus berminat, dia masukkan duit daripada akaun yang diberikan. Bila dah bayar, terus suspek menghilangkan diri lah. Statistik untuk bagi tahun yang aku tentang 2017 libatkan itu 13 libatkan 75 juta 889,209 lah. Itu untuk statistik. Amat besar lah. nilai yang besar. So pada statistik kita ambil daripada tahun 1 sehingga 3 bulan 10 2018 kita ada 404,252 kes melibatkan kerugian 182 juta 88,069 kes. Ada RM69 lah melibatkan kerugian RM1 RM. Satu angka yang besar lah. Satu angka yang agak tinggi dalam tempoh beberapa tahun untuk kes penipuan inilah. Okey, ada tak sebarang tip untuk pengguna selamat daripada sebarang belian daripada internet ni? Kalau tanya pendapat saya lah, kalau macam untuk pembelian online melalui contoh pembelian telefon lah, kita nak beli barang elektronik ni, seeloknya kita COD, cash on delivery. Kita nampak barang tu, kita tengok barang tu function elok, so kita bayar dengan cash. So dari situ cash on delivery ni lagi selamat daripada kita beli online, kita tak tahu dengan siapa kita berurusan. So nombor akaun yang kita beli tu kita pun tak tahu akaun tu selamat ke tak. And then bagi saya, pendapat saya, terus sekali kita tengok contoh kita kebanyakan iklan diiklankan dalam Instagram lah melibatkan telefon ni.
kita tengok daripada akaun tu memang follower dia memang banyak. Tapi kita tengok di dalam akaun tu, setiap iklan yang dia post tu ada tak komen-komen di bawah. Kalau kata dia tutup komen di dalam laman Instagram tu, bermaksud itu ada something wrong somewhere lah. Akaun tu memang berlaku penipuan lah. So nasihat saya, first sekali bagi pengguna ni, tengok iklan tu sama ada komen ke tak. Lepas tu kalau agak suspicious, baik berjumpa cash on delivery, tengok barang yang kita nak beli, then kalau okey, kita terus bayar. Itu lagi selamat. Okey, masuk untuk Encik Hafiz dia ada untuk selamat lah. So saya ada pertanyaan sikit. Boleh Sarjan terangkan berkenaan dengan undang-undang cyber untuk beri maklumat kepada rakyat kita lebih peka sebelum mereka tertipu. Okey, nasihat saya lah. Okey. Sorry, saya tak, nasihat berkenaan dengan undang-undang cyber ke macam mana? Undang-undang cyber. Okey, nasihat saya berkenaan dengan untuk elakkan daripada undang-undang cyber ni, satu, budaya dan sikap kita sendirilah. Kita jangan tamak. Contoh kita sesuatu yang murah tu kita nak beli, kita nak grab, benda tu adalah benda yang betul ataupun genuine lah. Satu lagi, and then jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya terhadap apa-apa iklan yang diiklankan. Contoh penipuan pembelian online, and then kurang peka. Kita kena ambil tahu hal-hal isu semasa berkenaan trend-trend jenayah semasa yang berlaku sekarang ni. And then jangan malas untuk contohnya jangan malas untuk meningkat ilmu. Maksudnya kita baca info-info terbaru berkenaan dengan jenayah-jenayah yang berlaku terkini sekarang ni. Kita lebih banyak membaca. Bila kita banyak membaca ni, kita tahu. Bila kita tengok sekali pandang pun kita tahu itu adalah scammer. Oh, kita ada gangguan So sikit di talian. Itu adalah sebuah sedikit tip-tip untuk kita. Okey, tanya okey ke Sarjan sekarang? Okey, boleh saya tanya lagi satu soalan? Bagaimana boleh ceritakan sikit langkah-langkah untuk pencegahan daripada ramai yang tertipu dalam jenayah cyber ni? Okay, langkah-langkah pencegahan ni, okey, satu, daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman sini kita ada mule account, kita panggil chat mule account. Maksudnya kita masuk laman web tu, dia ada semak mule, dia panggil semak mule ni. Sebelum kita nak buat pembayaran apa-apa, kita akan dapat nombor akaun. Daripada nombor akaun tu kita semak dulu dengan semak mule daripada Jabatan Siasatan Komersial Bukit Aman ni, daripada link tu. Kita tengok daripada akaun tu ada tak rekod, kita panggil rekod jenayah yang sebelum ni yang dilaporkan terhadap akaun tu. Kalau kata akaun tu clean okey, so cuba masuk akaun tu okey lah. And then yang kedua kita itu kalau semua orang tahu ni semua ada Facebook lah. So kita join lah Facebook ataupun page-page yang melibatkan jenayah komersial ataupun tak kisahlah jenayah ke narkotik ke, banyak trend-trend jenayah terbaru yang berlaku sekarang ni, banyak yang kita tak tahu. Tapi bila kita like, kita share, kita tengok page-page ni, banyak ilmu dan info yang kita dapat daripada jenayah yang berlaku sekarang ni lah. So itu adalah sebuah sedikit ataupun panduan untuk kita ambil lah, untuk mengelak kita daripada ditipu oleh scammer-scammer yang sentiasa mengubah trend-trend jenayah semasa yang berlaku sekarang ni lah. Itu adalah sebuah sedikit nasihat daripada saya lah. Okey, itu saja wawancara kita pada hari ini. Berharap dengan info-info yang diberi oleh Sarjan Hafiz dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPD Ceras dapat membuka minda
ramai masyarakat supaya mereka tidak tertipu lagi dengan jenayah cyber ini. Sekian, terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Ya, terima kasih.